Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amali. Jom kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengurusan diri dengan tajuknya rahsia dahulu. Jom kita tonton video ini. Baiklah adik-adik, mari kita perhatikan tayangan video ini. Adakah kedua-dua pelajar ini diberi hak untuk bercakap dengan gurunya? Mari kita tonton bersama-sama. Apakah pandangan adik-adik semua? Adakah hak untuk bersuara diberikan? Okey, video telah pun habis. Pada pandangan adik-adik, adakah kanak-kanak berdua ini diberikan hak untuk bercakap? Ya, tepat sekali. Hak mereka untuk bercakap dan menyuarakan pendapat tidak dinafikan di dalam video ini. Baiklah adik-adik semua, tajuk kita hari ini ialah ini dia, menyuarakan hak. Kita akan melihat dalam 3 aspek di mana kita akan melihat hak sebagai individu, iaitu hak dalam diri kita sendiri, hak sebagai pengguna, di mana hak untuk kita menjadi pengguna terhadap sesuatu barang, dan juga hak sebagai seorang pekerja. Mari kita lihat hak yang pertama, iaitu hak individu. Hak individu terdapat 7 perkara. Yang pertama, hak untuk hidup. Tak ada siapa-siapa pun boleh nafikan hak kita untuk hidup. Okey, yang kedua, hak mendapat kebebasan bersuara. Yang ketiga, hak mendapat keselamatan. Yang keempat, hak mendapat kehormatan. Yang kelima, hak mendapat kebebasan beragama. Keenam, hak mendapat pendidikan. Untuk makluman adik-adik semua, sekarang kita zero reject policy, di mana semua berhak mendapat pendidikan. Dan yang ketujuh, hak mendapat keperluan asas. Kita kena ada tempat berteduh, ada makanan, ada minuman, kan? Okey. Setakat ini, cikgu harap adik-adik semua boleh faham untuk hak individu. Baiklah, seterusnya kita akan melihat hak sebagai pengguna. Kita semua ni ada hak tau sebagai pengguna. Di mana yang pertama, hak untuk mendapat keselamatan. Yang kedua, hak mendapat maklumat yang tepat. Yang ketiga, hak membuat pilihan. Yang keempat, hak bersuara. Yang kelima, hak mendapat ganti rugi dan papasan bagi barang yang rosak lah. Dan yang keenam, hak mendapat pendidikan kepenggunaan. Ini melibatkan aspek barang-barang ataupun sesuatu produk yang kita gunakan. Seterusnya adik-adik, kita akan melihat, kita kan nanti nak bekerja kan, dah habis sekolah semua ni. Jadi kat sini kita pun ada hak sebagai pekerja. Okey, kalau hak sebagai pekerja ni, yang pertama, kita berhak mendapat gaji yang setimpal. Contoh, kalau orang lain dapat 1,000 gaji kan, kita pun sama, kena dapat 1,000. Kalau orang lain dapat gaji 2,000, kita pun ada hak yang sama untuk dapat gaji 2,000. Okey, yang kedua, hak mendapat cuti sakit. Kalau kita dah sakit, kita kena inform kita punya ketua, kita punya bos. Nak bagi tahu kita ni sakit, tak dapat datang bekerja pada hari ini. Baiklah, yang ketiga, hak mendapat tabungan kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP. Ini nanti biasa adik-adik bekerja, adik-adik akan tengoklah ayat ni selalu ataupun perkataan ni selalu. Memang kita ada caruman kumpulan wang simpanan bekerja. Yang keempat,
hak mendapat rawatan. Sekiranya kita sakit kan, kita pun berhak untuk dapatkan rawatan. Yang kelima, hak mendapat jaminan keselamatan. Ini pun penting jugalah supaya kita berada dalam tidak terjadi berlaku perkara yang tidak diinginilah. Kita selamat walaupun kita berada di tempat kerja. Dan yang keenam, hak berpersatuan. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tajuk menyuarakan dan mempertahankan hak sebagai individu, hak sebagai pengguna dan hak sebagai pekerja. Jom kita suarakan hak kita. Macam mana? Mari kita lihat. Okey, bila kita sebagai seorang individu, kita berhak suarakan hak kita. Okey, dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita boleh menulis surat aduan kepada mereka yang terlibat. Yang kedua, bersemuka secara terus di mana kita berjumpa ataupun kita berjumpa secara direct untuk kita kemukakan masalah ataupun hak kita. Yang ketiga, membuat laporan. Ataupun yang keempat, kita boleh melantik wakil-wakil yang sah untuk suarakan hak kita, ya. Okey. Ini contohlah, contoh surat aduan di mana kita nak memberitahu adanya kerosakan kipas. Jadi kita kena tahulah kepada siapa kita hendak suarakan. Biasa ini surat rasmi lah. Kita tulis nama kita, kepada siapa kita nak addresskan. Kita nak tujukan surat tu kepada siapa. Okey. Kalau kat sini contoh surat ni, aduan kerosakan kipas dan pendingin hawa. Ada kerosakan lah. Jadi dan kita kat sini ni sebagai wakil murid, wakil pelajar lah. Kita nak keselesaan lah sebenarnya. Jadi kita buatlah saluran yang betul. Okey, seterusnya suarakan hak sebagai pengguna. Macam mana? Okey, yang pertama melalui persatuan ataupun secara beramai-ramai kan. Melantik wakil persatuan. Kita lantiklah persatuan apa-apa untuk mereka bawakan suara kita ni kepada pihak atasan. Yang ketiga, wakil yang mampu memberi penyampaian kepada pihak berwajib. Dan yang keempat, wakil perlu mempunyai kepakaran. That's why lah cikgu kata, bila kita nak lantik ni, lantiklah yang berdaftar. Jangan lantik entah siapa-siapa. Awak pun tak tahu, tiba-tiba awak nak suruh dia wakilkan awak. Jadi, mungkin juga suara awak tak didengar lah. Sebab apa yang lantik tu, awak pun tak tahu siapa, tak kenal. Mai lantik je. Itu tak boleh, kita kan besok-besok bila kita bekerja ni, kita ada juga hak sebagai seorang pekerja. Di mana sama juga kita boleh menulis surat aduan, kita boleh kemukakan aduan kita berkaitan apa. Kita berbincang dahulu dengan rakan sekerja. Ini cikgu bersetujulah. Bila kita ada masalah, kita bincang dengan kawan-kawan yang sama tempat kerja dengan kita kan. Okey, lepas tu yang ketiga, melantik wakil daripada pemimpin pekerja. Maksudnya wakil kat sini wakil daripada kawan-kawan kita yang bekerja sama dengan kita dekat syarikat ataupun company lah. Okey, yang keempat, kalau kita rasa tak ada wakil yang layak, kita boleh berbincang terus dengan majikan. Dengan bos kita lah, dalam erti kata yang lain, kita terus ke bilik bos, kita bincangkan masalah. Okey, kita cerita dengan dia, kita bagi tahu apa masalah yang kita sedang hadapi. Okey, dekat sini pula kita nak tengok siapakah yang boleh membantu. Rupa-rupanya ada yang boleh membantu, iaitu agensi yang membantu dalam memperjuangkan hak sebagai individu, hak sebagai pengguna dan hak sebagai pekerja. Jadi di sini adik-adik semua kena tahu dan faham
kita ada agensi yang tertentu yang boleh memperjuangkan hak kita. Best kan? Jadi kita sebagai seorang pengguna, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang individu kena ambil tahu hak kita. Jangan buat-buat tak nak ambil tahu, tak nak ambil kisah sebab penting sebenarnya. Sekarang kita nak tengok dulu agensi yang boleh membantu kita secara individu, iaitu Biro Bantuan Guaman. Pernah dengar tak? Okey, di mana Biro Bantuan Guaman ni dia memberi khidmat nasihat dan bantuan guaman kepada golongan miskin. Selain itu, kita ada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di mana ianya berfungsi mendidik masyarakat agar mengenali dan menghormati hak rakyat. Ini cikgu yakin ni kita biasa dengar kan? Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM lah kita panggil bahasa mudahnya. Iaitu berfungsi melindungi hak wanita, hak warga emas, hak kanak-kanak dan hak orang kelainan upaya ataupun OKU. Dalam masa yang sama juga kita ada ni Jabatan Kemajuan Orang Asli. Okey, JAKWA lah, memperjuangkan hak dan membangunkan orang asli secara menyeluruh, di mana melibatkan sosioekonomi, pendidikan, kesihatan dan pembangunan modal insan orang asli. Ini semua jabatan-jabatan ni memang ada di Malaysia. Jadi awak kena tahu di mana awak nak tujukan awak punya masalah. Awak boleh pilih agensi yang sepatutnya dan agensi yang selayaknya. Okey, sekarang kita sebagai pengguna, terdapat ada 4 lah agensi di mana ianya boleh membantu kita. Yang pertama, mari kita lihat Persatuan Pengguna. Persatuan Pengguna ni biasanya dia menyebarkan maklumat kepada pengguna dan memberi pendidikan melalui hebahan atau majalah kepada pengguna. Di samping itu kita ada juga Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional. Ianya berfungsi membantu pengguna menyelesaikan masalah dan menjadi orang tengah antara pengguna dan peniaga. Macam kita lah. Kita ni pengguna dan dia jadi orang tengah. Selain itu kita ada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Ianya berfungsi menjadi alternatif kepada pengguna untuk memfailkan tuntutan ganti rugi dan pampasan terhadap peniaga secara dalam talian. Biasanya melibatkan kes-kes dalam talian lah. Online. Awak sebut online kan? Jadi dekat sini awak boleh report kalau awak tak puas hati ataupun bila awak order barang tu tak sampai ke ataupun awak ditipu. Jadi dekat sinilah kita boleh report kita punya aduan. Okey, dan yang ketiga, ini biasa dengar kan? Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM. Okey, di mana ianya membantu pengguna membuat aduan berkaitan sektor komunikasi, internet, pos dan pensijilan digital. Okey, bila kita bekerja nanti, kita ada agensi yang akan membantu kita. Okey, mari kita tengok dari aspek pekerja, iaitu kita ada Kesatuan Sekerja. Fungsinya menjaga dan memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja, mewujudkan saluran perhubungan antara majikan dan
pekerja. Dan yang kedua, kita ada pertubuhan keselamatan sosial ataupun kita panggil perkeso. Perkeso ni kita biasa dengar juga kan? Di mana ianya bertugas mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar dan undang-undang perburuhan bagi mewujudkan tenaga kerja yang cekap, produktif dan berdisiplin. Lah, kita dah sampai kesimpulan dah. Okey, kesimpulannya di mana di sini kita suarakan hak anda di saluran yang betul agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang betul. Maksudnya di sini awak kena tahu di mana agensi yang sepatutnya awak boleh salurkan masalah yang awak hadapi. Okey anak-anak? Okey, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video pengajaran cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri semua. Jumpa lagi. Bye.